Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar clear tak? Line okey tak? Gambar clear, suara okey. Takut line tak clear sebab semalam hari ni line ada sangkut-sangkut sikit, internet ada sangkut sikit. Malam ni harap-harapnya tak adalah gangguan coverage dan juga gangguan budak-budak. Biasanya ada. Semalam line clear, budak tak ganggu semalam. Biasanya mesti ada yang kacau. Kita tengoklah sekejap lagi mungkin datang balik. Okey. Saya nak ucapkan selamat datang pada yang baru join page ni. Saya tengok tadi dah cecah 6,000 orang. So saya punya target mungkin 100,000 orang yang pertama akan join page ni. InsyaAllah lah. So kita dapat bantu lebih ramai lagi orang yang ada masalah, terutamanya masalah gangren. Masalah gangren, masalah yang biasanya disebabkan oleh diabetes lah, kencing manis. So masalah gangren ni saya pilih disebabkan kita ada kemampuan untuk merawat dan menyembuhkan, insyaAllah. Jadi amat penting untuk tuan-tuan semua kekal dalam page ni dan ikuti saya punya kita punya info-info lah, perkembangan semasa. So malam ni saya tak nak panjang lebar, saya nak cerita berkenaan batu karang. Batu karang dia punya punca dia punya sistem dia, dan yang penting macam mana kita nak rawat. Itu yang paling penting. Apa pun info, orang nak sembuh kan, orang nak semakin sihat. Jadi kita akan bagi solution dia macam mana nak rawat batu karang ni. Batu karang ni agak menakut, mengerikan juga. Mengerikan jugalah orang yang ada batu karang ni. Kadang-kadang ada orang kata sakit dia sampai hampir rasa macam nak bersalin. Ada orang cakap, saya tak cakap, orang cakap kan. Jadi memang sakit dia, memang sakit betul lah orang yang ada batu karang ni. Time dia datang, tahulah macam mana kan. Kalau biasanya yang orang ada batu karang ni biasanya yang berumur lah, yang berumur ataupun awal 20-an pun dah ada kes awal 20-an, tapi jarang-jarang berlaku. Tapi sekarang tak mustahil, kadang-kadang budak pun dah kena diabetes. So memanglah benda ni orang kata kena jaga-jaga. Sebab ada punca-punca kenapa terjadi batu karang dan macam mana dia boleh berlaku. So kat sini saya nak beritahu, tak nak panjang lebar. Mungkin dalam setengah jam saja paling lama. Sebab tak banyak yang nak boleh beritahu pasal batu karang ni. Tak banyak nak beritahu sebab dia punya punca dia memang tak banyak. Disebabkan batu lah, batu tersumbat kan. Jadi sebenarnya di Asia ni lebih kurang 10 hingga 20% yang orang ada risiko nak kena batu karang di Asia. Okey. Dan biasanya kalau apa ni, dia disebabkan terbentuk pada kita punya buah pinggang lah. Ada kaitan dengan buah pinggang, ada kaitan dengan pundi kencing. Dan biasanya batu karang ni ada dua tempat dia kena. Pertama dia kena dekat hempedu kan, hempedu. So hempedu saya tak nak fokus hari ni. Saya nak fokus kepada buah pinggang, batu karang daripada buah pinggang. Jadi biasanya dia terbentuk pada kidney lah, dalam kidney kepada kita punya buah pinggang. So kidney ni dia punya tugas dia salah satunya dia tapis semua toksin. Jadi semua masuk, dia ialah filter. Buah pinggang kita ialah filter. Jadi semua mineral-mineral masuk dekat dia dan dia akan cuci, dia akan proses, dia akan tapis benda-benda yang tak elok, yang tak diperlukan oleh badan, toksin-toksin semua jadikan air kencing lah. Jadi apa yang dibuang tu kadang-kadang pekat, terlampau pekat, ataupun benda-benda tu boleh menyebabkan dia berketul. Itu yang menjadikan batu karang. Dan biasanya dia tersumbat di urethra. Urethra ni dia saluran daripada kidney ke pundi kencing tu, ada saluran dia. Dia ada saluran dia. Jadi saluran tu kadang-kadang dia tersumbat pada saluran dekat kidney tu ataupun di tengah-tengah. Tu biasanya dah sakit dah tu. Dia dah rasa sakit belakang dah tu kan. Dia sakit dia sampai orang kata memang lebih daripada bersalin pun ada. Sakit batu karang ni. Jadi saya minta yang dah watching tu minta tolong share supaya nanti saya akan bagi cara macam mana kita boleh rawat untuk batu karang. Sebab saya ada banyak testimoni yang ada masalah batu karang.
Dan alhamdulillah memang kita boleh keluarkan batu karang tu tanpa operation. Itu yang penting. Kalau siapa yang nak buat operation boleh buat lah, tak ada masalah pun. Tapi orang yang tak nak buat operation, memang kita ada solution dia macam mana kita nak buat batu karang. Dan memang dia hancur, dia keluar habis. Yang tu saya baru beritahu last kali. Cuma awal-awal ni saya akan cerita dulu apa masalah batu karang, dia punya gejala dia apa semua, yang tu saya akan beritahu. So siapa-siapa yang tengah watching sekarang, saya minta tolong share dulu supaya benda ni memberi manfaat kepada orang-orang lain jugalah yang ada masalah. Kadang-kadang dia tak ada lagi dalam kita punya page, tak tahu. Sebab benda ni saya baru create saya punya page ni baru lagi. Selepas PKP saya create, jadi saya bermula dengan 4 orang, sekarang alhamdulillah dah 6,000 orang. Memang cepat lah, cepat sebab kita ada cara. Sebab saya memang belajar hari-hari macam mana kita nak buat, macam mana nak bagi tahu kepada orang-orang yang di luar sana lah. Sebelum ni kita buat secara offline. Bila offline ramai tak tahu, yang tahu hanya orang-orang yang tertentu sajalah kan. Jadi dulu pun kita tak ada promote kakao apa semua. Kebanyakan customer ni daripada referral. Maksudnya kita dah rawat orang tu sembuh, dia akan beritahu saudara mara kawan-kawan dia. Mulut ke mulut je dulu. Memang banyak mulut ke mulut. Dan alhamdulillah walaupun mulut ke mulut, saya punya customer boleh dikatakan ramai, lebih 1,000 orang juga. Testimoni kita pun beratus-ratus, memang banyaklah testimoni. Dan bermacam-macam masalah penyakit sebenarnya. Tapi apa yang saya nak tekankan kat sini, sebab saya dah ada sifu, saya dah ada guru macam mana saya nak deliver mesej ni. Dia suruh saya minta buat satu saja, fokus pada satu saja masalah. Jadi saya pilih masalah yang paling kronik, masalah yang paling susah kita nak bantu sebenarnya ialah gangrene. Sebab dia melibatkan anggota badan kita, boleh kehilangan anggota badan, dan dia boleh macam banyak lagi risiko lain. Dan kebiasaannya orang-orang tua, mak ayah kita kan. Jadi yalah, jadi kita kalau boleh nak berbakti kepada mereka, kita bagi kesembuhan kalau boleh, insya-Allah. Okey, kembali kepada batu karang. Dia biasanya bila dia dah tersumbat di urethra tu, antara buah pinggang dengan pundi kecing tu, di tengah-tengah tu kadang-kadang dia tersumbat. Disebabkan batu ni dia berkumpul, dia tersumbat, menyebabkan dia biasa mula-mula dia akan sakit pinggang dulu. Dia sakit pinggang dulu. Selepas dia sakit pinggang tu, dia sampai kadang-kadang sampai ke peha sampai memang sakit tak boleh nak bayang macam mana, tapi menggelupur lah kalau orang yang kena tu. Lepas tu dia akan, bila dah sakit tu dah merebak ke hari-hari, hari-hari kat depan kita punya atas bawah pada perut tu hari-hari. Jadi bila dah sakit tu, biasanya batu tu dah berada dalam pundi kecing dah. Tu dia punya tahap kesakitan macam mana. Bila tahap pundi kecing tu, dia punya sakit lebih pada hari-hari. Kalau pinggang saja ataupun sampai ke peha sengal-sengal tu, betul lah tu. Okey. Biasanya dia berlaku ni disebabkan oleh apa? Biasanya berkaitan dengan uric acid. Yang familiar ialah uric acid lebih lah. Dia boleh pembentukan kristal macam gout. Biasanya yang saya perasan, kalau orang perempuan ni dia jarang kena gout. Ni based pada pengalaman. Jadi biasanya dia tak kena gout, dia akan kena batu karang. Tu biasa berlaku. Yang perempuan risiko batu karang lebih tinggi daripada lelaki lah, daripada saya punya pengalaman. Tapi statistik boleh dikatakan 50-50, lelaki perempuan pun memang boleh kena. Lelaki pun tinggi juga risiko nak kena batu karang. Dia biasanya disebabkan oleh kekurangan air. Tak cukup minum air. Dia boleh jadi batu karang. Dan juga dia punca lain juga disebabkan oleh kencing tu jadi pekat. Dan biasanya pekat ni pemakanan banyak kimia lah kan, banyak toksin apa semua di dalam pekat. Jadi benda-benda pemakanan tu dia akan berkumpul lama-lama dan menyebabkan dia boleh jadi ketulan. Dia yang saya cakap tadi, biasanya kita fokus pada uric acid. Uric acid ada juga disebabkan oleh cyst ataupun ketumbuhan dan osacute ke apalah, saya tak tahu. Tapi kebiasaan uric acid tinggi lah. Yang ada batu karang, uric acid tinggi. Jadi dia berlaku biasanya bukan masa yang singkat lah. Biasanya berlaku sekurangnya 6 bulan sampai 12 bulan. Barulah kita boleh rasa simptom dia tu, yang dia punya sakit-sakit.
Dia biasanya kalau kita nak check, biasanya kalau hospital dia x-ray kan, dia x-ray. Kadang-kadang 90% boleh nampak, 90% boleh nampak batu karang. Dan ada juga dibuat ultrasonik nak check batu karang. Macam saya dulu, saya dah pernah kena batu karang dalam hempedu. X-ray memang tak nampak, jadi dia buat ultrasonik lah, sound apa semua, dia boleh nampak gambar dia macam yang orang pregnant apa semua tu kan, dia boleh nampak. Jadi kalau ultrasonik tak nampak, dia boleh CT scan lah, yang lebih canggih sikit. Biasanya hospital-hospital besar dia buat CT scan kan. Jadi kalau ada simptom, better pergi check ya. Jangan buat anggapan. Better pergi jumpa klinik ataupun yang ada x-ray lah. Biasanya pergi klinik yang ada x-ray ataupun yang ada ultrasonik. Kalau tak puas hati, tak jumpa lagi, kalau kata x-ray pun tak ada, pergi buat CT scan. Walaupun mahal sikit, kita kalau boleh nak tahu punca dulu. Bila dah tahu punca penyakit tu, jadi senang kita nak rawat. Kadang-kadang dulu saya sakit lama disebabkan batu karang, kita tak tahu punca kenapa sakit jadi macam tu. Saya sakit dulu disebabkan batu dalam hempedu, menyebabkan memang perut jadi kembung, nak sedawa pun susah, nak berak pun susah. Bila minum air pun boleh muntah, dan dia sakit di bawah sebelah kanan, di bawah kanan abdomen kita lah, tulang rusuk bawah. Dia rasa macam tersentuh pun sakit kat situ. Tu biasanya dalam hempedu. Tapi ini dalam buah pinggang. Hempedu saya cerita kemudian, sebab hempedu pun banyak juga sebenarnya batu karang dalam hempedu. Banyak berlaku, hampir 80% risiko orang nak kena dalam hempedu tinggi. Cuma kadang-kadang kita punya sistem tu dia boleh buang. Okey. Biasanya macam mana kita tahu simptom masalah batu karang ni? Sebelum tu saya minta share dulu benda ni, insya-Allah memberi manfaat kepada orang lain juga nanti. Macam mana kita tahu kita ada masalah batu karang? Pertamanya, dia yang saya beritahu, dia sakit pinggang secara tiba-tiba. Sakit pinggang secara tiba-tiba. Tak semena-mena sakit pinggang kan. Itu tanda-tanda awal. Okey, lepas tu nombor 2, dia sakit merebak ke bahagian hari-hari. Tu saya dah beritahu tadi Dia sakit ke bahagian hari-hari yang bawah perut tu, kat depan tu, dia rasa sakit kat situ. Tu tanda-tanda simptom batu karang. Yang nombor 3, kemungkinan dia akan rasa loya-loya, nak muntah apa semua. Tu kena jaga-jagalah. Tu mungkin simptom-simptom dia. Nombor 4, disebabkan oleh kencing lah. Ni biasanya kalau di klinik dia boleh cek air kencing, ujian air kencing. Nak tahu dalam air kencing tu dia ada masalah, biasa jangkitan, kuman ke, kan dia akan cek ke asidan, sama ada asid ataupun alkali. Dan dia cek darah ke ada tak ada kan. Bila ada darah tu, biasanya doktor akan anggap benda tu ada masalah terluka disebabkan oleh batu tu nak keluar. Jadi saluran tu mungkin ada terluka dan ada batu lah. Tu uji air kencing boleh cek juga tu normal, yang tu normal. Tapi tak semestinya. Tak semestinya. Nak tahu benda tu ada tak ada, biarlah nampak fizikal. Kalau scan tu kita nampak apa semua, tu memang pastilah. Okey. Kencing berdarah, sistem nombor 4, kencing tu berdarah. Tu biasanya memang dah ada lah. Lepas tu kadang-kadang kita kencing, kita rasa macam berpasir. Kencing berpasir, tu memang dia kalau tak sakit okey. Kalau rasa berpasir memang dia dah pecah keluar lah. Yang kecil-kecil mungkin keluar, kalau yang besar macam mana kan. Okey. Lepas tu pula kalau ada yang risiko tinggi, dia akan sakit semasa kencing. Dia sakit. Dia sakit sangat semasa kencing. Iaitu memang dia memang melalui kencing. Okey, batu karang dalam buah pinggang dia akan keluar melalui air kencing. Batu karang dalam hempedu dia keluar biasanya melalui najis. Dia tak sama. Sakit dia pun tak sama. Batu karang dalam buah pinggang dengan hempedu, sakit dia tak sama, lain-lain. Sistem dia pun lain-lain. Jadi sebab tu saya nak fokus kepada buah pinggang. Buah pinggang ni kalau kata dia sakit dekat luar, dia bukan kat dalam, ada juga batu karang kat luar. Yang tu biasanya dia tak adalah sakit sampai macam tu. Cuma ni risiko dia, takut dia melekat pada buah pinggang tu, menyebab buah pinggang kita rosak. Ada satu kes customer saya dulu di Kuala Terengganu, dia ada batu karang di luar buah pinggang. Jadi apa yang doktor buat, dia cakap saya pergi tu dah memang buat operate. Dia kata dia buah pinggang dia dah rosak disebabkan batu karang, dan terpaksa buang sebelah.
So apa jadi buah pinggang buah sebelah? Tahu-tahulah kan berapa persen. Kalau kata dia sebelah lagi berfungsi 100%, jadi sepatutnya dua-dua tu 100%, tinggal 50%. Itu kalau orang yang normal 50%. Kalau kata dah memang dah efek disebabkan kita dah berumur, tak adalah buah pinggang nak 100% dia punya kerja kan. Jadi mungkin 30%, 20%. Sebab tu dia rasa letih, dia rasa penat. Sebab buah pinggang ni tak mampu nak bagi energi dah kat kita. Tu satu masalah juga. Jadi batu karang menempel di ginjal ada risiko nak kena buang. Dan takut dia boleh juga menyebabkan kerosakan sel, boleh juga takut jadi lama-lama kanser. Nauzubillah lah, kita boleh tak nak sampai macam tu kan. Okey. Dia ada batu karang juga yang memang tak sakit. Ada batu karang yang memang tak sakit. Dia batu karang jenis apa tu? Yang tak ada simptom. Yang ni tak penting pun, tapi saja nak beritahu kan. Dinamakan dia bentuk macam tanduk usa lah. Bentuk dia macam tanduk usa. Dia panggil Steckhorn kalkuli. Apa bahasa pun saya tak tahu. Tapi tu bahasa kedoktoran lah. So kita takut dia ada kes batu karang yang kita risau ialah bila dia tersumbat kan. Yang lebih merisaukan bila tersumbat, jadi air kencing ni tak dapat nak keluar kan. Jadi boleh berlaku jangkit takuman. Jangkit takuman ni dia masuk daripada saluran kencing tu, dia akan terus naik ke pundi kencing dan merebak ke uretra, dan dia akan terus pergi ke kita punya ginjal, buah pinggang. Ginjal buah pinggang. Buah pinggang dia akan terus kepada buah pinggang. Jadi bila masuk ke dalam buah pinggang, dia akan merosakkan buah pinggang tu. So buah pinggang antara organ yang paling penting dalam badan kita. Salah satu organ yang paling penting. Yang paling penting apa? Jantung kan. Kalau jantung dah rosak memang tak ada lah kan. Dalam banyak-banyak tubuh badan kita, ada satu je kita tak boleh nak tukar organ. Yang lain semua boleh tukar. Jantung boleh tukar, buah pinggang boleh tukar, mata boleh tukar kan. Betul tak? Ada satu, kalau hati rosak dia boleh operate, boleh buang yang rosak. Okey. Ada satu saja organ yang tak boleh tukar. Apa dia? Kalau tahulah, setahu saya itu jelah, memang tak ada tukar. Apa dia? Kalau nak tahu besoklah saya beritahu. Sebab tak ada yang nak tahu kan. So saya minta share dulu. So macam mana kita nak rawat orang yang ada masalah batu karang ni. Kita ada customer, saya anggarkan testimoni yang saya ada sekarang, lebih kurang 10 testimoni yang ada masalah batu karang, dan alhamdulillah semuanya berjaya kita bantu. Semuanya. Ada yang tu dah sampai kronik, sangat kronik. Scan tu batu dah keliling buah pinggang. Ni ada video live ada video kita ambil. Kebanyakan kita punya testimoni kita ambil video. Dia dah beritahu, dia kata jumpa doktor, dah ada jangkit takuman, nak kena tebuk belakang, sampai demam apa, merau, menjerit apa semua mak dia lah. Ni kes ni di Pulau Pinang, Jadi mak dia ni memang terlampau banyak batu karang dan terpaksa nak operate dah. Nak operate sampai tulang belakang dah sebab takut ada jangkit takuman. Jadi bila kita buat tu alhamdulillah, doktor pun terkejut juga. Kita bagi air ni special, jadi bila kita bagi dia boleh hancurkan batu karang tu, boleh keluar balik. So rawatan kita biasanya minum air je, sebab air ni antara yang kata yang paling cepat dia punya tindak balas. Kalau kita makan sejenis pil ubat ataupun yang ada kapsul tu, kadang-kadang ubat ni dia base dia minyak kan. Minyak ni dia tak pergi ke seluruh badan, ke otak dia tak pergi. Jadi air ni dia terus pergi, sebab darah pun air jadi air pun air. Jadi dia antara pengangkut carrier yang paling penting, yang paling senang untuk membawa nutrisi ke seluruh badan. Itu yang penting. Jadi sebab tu kita guna air, kita tak guna dalam bentuk pil, dalam bentuk apa-apa semua, sebab air the best. Walaupun bagi kita kalau air ni nak kena minum banyak dan berat, tapi kita tak kisah, yang penting kita nak kesan dia maksimum tanpa ada side effect. Yang penting tak ada side effect. So batu karang ni bila dia dah mula sakit, dia akan, kita bagi air, dia akan mula hancur, dia akan pecah, dan dia nak keluar tu memang dia akan sakit lah biasa kalau dia pecah kecil-kecil. Okey, kalau kadang-kadang dia serepih yang tajam-tajam yang tu yang menyakitkan. Tapi sakit tu sekejap, kita tak nak sakit tu lama. Dan batu karang ni risiko berulang dia tinggi.
dia nak berulang jadi balik tu tinggi. Jadi kena tahu yang saya beritahu tadi, faktor utama disebabkan uric acid, uric acid tinggi. Jadi uric acid ni saya ada cerita berkenaan gout sebelum ni. Jadi cuba tengok balik pasal gout, kan, kenapa punca kena gout. Sebab uric acid lah biasanya. Uric acid tinggi, lepas tu disebabkan kurang minum air hidup ni, kurang minum air. Kurang minum air menyebabkan terjadinya batu karang, dan juga banyak sangat makanan-makanan yang kimia lah, yang makanan proses apa semua, disebabkan mineral-mineral yang tak diperlukan oleh badan tu dia macam termendap. Dia buah pinggang kita nak tapis, dia dah jadi mendakan, dia boleh berketul, kan. Dan kecing yang kata pekat, dia boleh risiko juga batu karang. Jadi antara faktor-faktor itulah. Cuma cara macam mana kita nak pecahkan, ataupun secara natural, kalau nak merawat boleh juga minum air banyak-banyak. Minum air putih banyak-banyak boleh minum. Tapi minum saja, kalau rezeki boleh lepas okey. Tapi kadang-kadang bila dah besar, macam mana kita nak pecahkan, kan? Sebab tu gout, kita bantu, kita rawat gout tu boleh dikurangkan atau sembuh. Dia boleh pecahkan yang kristal tu. So sama dengan batu karang, dia boleh pecahkan batu karang. Konsep dia sama. Sebab tu kategori batu karang, gout, uric acid apa semua ni kategori yang hampir sama. Cuma sistem dia lain-lain, ada punya sakit. Jadi konsep yang sama kita guna, kita pecahkan yang berketul tu. Dan insya-Allah memang boleh bantu, tak ada masalah. Kalau ada siapa-siapa yang ada masalah batu karang, nanti bila saya dah cerita berkenaan batu karang, akan ada keluar testimoni nanti. Macam semalam saya cerita berkenaan Parkinson. So saya dah bagi testimoni Parkinson. So sepatutnya hari ni saya ada bagi lagi testimoni, tak buat lagi video, tak sempat nak buat. Jadi saya akan bagi testimoni, nanti saya akan create satu video untuk video ni yang original, cuma saya letak tajuk je lah, kan, supaya senang kita nak tengok. Sebab kalau sebelum ni saya blast ikut WhatsApp. Bila blast ikut WhatsApp, dia kena hantar satu-satu, satu video satu kita cerita. Kalau dalam FB ni saya terpaksa combinekan video tu, senang nak tengok. Sebab takkan nak hantar satu before after, saya tak pandai. Jadi saya buat satu video, kita tengok sekaligus before after. Kalau WhatsApp okey, tak ada masalah, saya boleh hantar raw macam tu. Tapi bila dah saya buat FB, saya kena buat proper sikit lah, kan? Nak nampak cantik sikit, kan. Jadi sebab itulah sepatutnya saya kena hantar everyday. Ni saya punya cara saya nak buat lah. Testimoni saya akan hantar setiap hari, kalau boleh setiap hari satu testimoni, dan benda tu yang berlainan, bukan yang repeat. Lain penyakit, insya-Allah lah, harap-harapnya saya boleh maintain, saya boleh konsisten, sentiasa ada high energy untuk bantu tuan-tuan semua. So siapa yang ada masalah batu karang, yang ada saudara yang ada yang kita kenal lah, kawan masalah batu karang, boleh je contact saya di 012 2268 021 012 2268 021. Nanti saya akan ajar macam mana cara kita nak rawat untuk batu karang. Saya rasa setakat tu dulu, insya-Allah. Kita jumpa lagi, dan saya sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang kepada yang baru join page. Alhamdulillah malam ni baru saja mencukupi 6,000 orang. Okay. Dan biasanya kebanyakan majoriti saya anggap lebih kurang 70% orang yang ada masalah gangren 70%. Jadi insya-Allah sama-sama kita kalau boleh berdoa untuk sembuhkan segala penyakit lah. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.